Seterusnya, kita beralih kepada contoh budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Secara umumnya, terdapat pelbagai budaya hedonisme yang berada di Malaysia. Namun, antara yang popular dalam kalangan remaja adalah pengambilan alkohol dan dadah secara berlebihan. Ini kerana sikap remaja yang menjadikan keseronokan sebagai tujuan hidup semata-mata tanpa mengendahkan kesan jangka masa panjang. Contoh lain pula adalah dalam mendepani era globalisasi sekarang, penggunaan media sosial telah berleluasa dalam kehidupan remaja. Natijahnya, remaja lebih terdedah dengan budaya yang berasal dari luar, terutamanya budaya barat. Justeru, wujudlah pertunjukan dan festival muzik yang ekstrim sehingga menghakis nilai seni budaya yang sebenar. Inilah yang menjadi titik mula perkembangan budaya hedonisme yang lain dalam negara. Seterusnya, antara soalan lain yang telah kami ajukan kepada ChatGPT adalah apakah definisi hedonisme menurut Islam? Hedonisme mengikut ajaran Islam telah mendekati ke arah keseronokan yang disebut sebagai al-lahu. Menurut Al-Jurjani, yang ini cendekiawan yang agak terkenal di Beirut, Lebanon, telah mendefinisikan al-lahu sesuatu yang dianggap orang ramai berseronok dan bersukaria dan terhibur dengannya. Ajaran Islam tidak melarang sama sekali daripada keseronokan dan kebahagiaan. Namun ajaran Islam telah menetapkan garis panduan etika dan garis panduan yang jelas mengenai cara mencapai kebahagiaan dan keseronokan. Soalan seterusnya, bagaimana budaya hedonisme boleh wujud di Malaysia? Yang pertama adalah pengaruh media dan globalisasi, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga para pelancong, keempat perubahan nilai dan norma masyarakat, dan terakhir pengaruh media dan hiburan. Kesan daripada pengaruh hedonisme yang melampau dalam kalangan remaja. Yang pertama, meningkatkan gejala jenayah sosial dalam kalangan remaja. Hal ini menyebabkan kadar jenayah dalam negara semakin meningkat. Yang kedua, merosakkan matlamat hidup yang sebenar dalam kalangan remaja. Hal ini juga menjejaskan usaha remaja untuk menjadi golongan yang sempurna dari segi intelek, rohani dan jasmani. Yang ketiga, mengikis kepribadian dan jati diri dalam kalangan remaja. Secara langsung, hiburan juga dapat menjejaskan kesopanan dan ketatasosialan remaja dalam berkomunikasi. Okey, seterusnya ialah cara-cara remaja Muslim dapat mempertahankan nilai-nilai agama dalam budaya hedonisme. Yang pertama ialah memantapkan iman, iaitu dengan mendalami kefahaman agama melalui pembelajaran, perbincangan dan muhasabah diri. Yang kedua, mempunyai persekitaran yang sihat, iaitu dengan memilih rakan sebaya yang menyokong ke arah nilai agama serta mengelakkan persekitaran yang boleh menggalakkan tingkah laku hedonisme. Yang ketiga, mengawal diri, iaitu membina kesedaran diri untuk mengawal nafsu dan keinginan yang bertentangan dengan ajaran agama. Okey, seterusnya ialah penggunaan masa, iaitu dengan memperuntukkan masa dengan lebih bijak untuk aktiviti keagamaan seperti ibadah dan bacaan agama. Untuk makluman yang lebih lanjut, terdapat pelbagai punca yang menyebabkan golongan remaja terpengaruh dengan budaya hedonisme. Faktor yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Generasi muda zaman sekarang mudah terdedah dengan pengaruh rakan sebaya. Memilih rakan adalah sangat penting kerana rakan akan menjadi cerminan pada seseorang. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sedikit sebanyak mendorong kepada budaya hedonisme. Tambahan pula, pengaruh rakan yang bersikap mengejar akan populariti sebenarnya membawa kepada unsur negatif di mana dirinya ditekan untuk menjadi popular di kalangan remaja zaman sekarang. Punca yang kedua ialah pengaruh media massa, sama ada media cetak ataupun media elektronik yang memberikan ruangan publicity serta liputan yang sangat meluas dalam aspek hiburan. Lebih-lebih lagi, gadget yang sedia ada di depan mata setiap individu. Setiap manusia inginkan hiburan untuk meredakan ketegangan dalam jiwa kerana hiburan sedikit sebanyak mampu mengubati jiwa manusia yang sedang dalam keresahan. Namun begitu, hiburan yang melampau telah mengatasi norma yang sepatutnya, iaitu kesederhanaan dalam berhibur. Seterusnya ialah kurang didikan agama juga merupakan faktor hedonisme yang semakin berleluasa. Masyarakat yang hidup tanpa didikan agama mempunyai peluang yang besar untuk terpengaruh dengan hedonisme ini. Mereka akan melakukan sesuatu perkara yang melampaui batas kerana mereka tidak mempunyai petunjuk ataupun peraturan yang boleh diikuti untuk mengekang daripada melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan yang melanggari hukum hakam agama. Faktor yang terakhir ialah kurang pengawalan ibu bapa. Sikap ibu bapa yang kurang memberikan pengawasan kepada anak-anak juga memberikan peluang kepada mereka untuk menghabiskan masa dengan aktiviti yang tidak bermanfaat yang boleh merosakkan akhlak. Kebanyakan ibu bapa pada hari ini lebih mengejar kemewahan duniawi
dan kepentingan materialistik semata-mata sehingga mengabaikan kebajikan anak-anak. Ekoran daripada sikap ibu bapa tersebut, anak-anak pastinya terbiar dan tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya. Sehubungan dengan itu, mereka mencari ketenangan serta keseronokan di luar dan bercampur dengan rakan-rakan yang mengalami nasib yang sama. Budaya hedonisme ini begitu cepat menular di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan keseronokan dan aktiviti yang dianggap dapat menghilangkan rasa bosan, terutama remaja di bandar besar. Dengan kemunculan pelbagai pusat hiburan di seluruh pelosok negara, bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan telah menyebabkan budaya hedonisme merebak dengan patas tanpa disedari. Konsep keseronokan, kenikmatan, kelazatan berjaya mempengaruhi masyarakat dan hasil daripada buah fikiran hedonisme telah diimplementasikan sepenuhnya oleh golongan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Budaya hedonisme ialah perkara yang perlu dipandang serius semua pihak kerana ia mendatangkan kesan yang buruk kepada sasiah dan kepribadi jati diri manusia. Cadangan mengatasi budaya hedonisme dari pihak remaja, remaja hendak haruslah bijak memilih rakan sebaya, mempunyai akhlak yang terpuji. Biasanya remaja yang sering terjebak dengan hedonisme adalah berumur dalam lingkungan umur belasan tahun. Secara amnya, golongan remaja berumur 11 hingga 19 tahun. Sebagai contohnya, remaja perlu memilih rakan yang mempunyai tingkah laku yang baik dan mempentingkan ilmu agama dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini. Sebagai contohnya, ibu bapa mestilah memberikan sepenuh perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak mereka dengan meluangkan masa bersama anak-anak walaupun hanya sebentar jika sibuk dengan urusan pekerjaan. Hal ini supaya anak-anak dapat berkongsi masalah yang mereka hadapi dan berasa tidak dipinggirkan oleh ibu bapa mereka. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang bagi mengawal kadar hiburan dengan mengawal waktu operasi dan mengenakan hukuman yang sepatutnya kepada penganjur-penganjur program hiburan tidak sah seperti kelab malam yang membenarkan remaja di bawah umur memasuki kelab malam tanpa mengambil kira umur mereka yang masih muda. Kementerian atau jabatan kerajaan juga perlu memandang serius berkenaan kelulusan hiburan yang membawa impak buruk dan memudaratkan masyarakat. Tindakan tegas harus dikenakan kepada pihak penganjur program hiburan. Pihak kerajaan sebaiknya seharus mengawal bentuk-bentuk hiburan yang boleh melelaikan. Oleh itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memainkan peranan penting dengan menapis atau mengawal hiburan di kaca televisyen maupun di media sosial. Pengawalan program hiburan bukan bermaksud menghalang remaja daripada berhibur, namun lebih menjurus kepada langkah awal bagi membendung budaya negatif ke atas diri remaja. Pihak berwajib seperti sekolah, universiti dan kerajaan perlu menyediakan platform atau program yang bersifat kerohanian kepada pelajar. Kaunseling dan bimbingan perlu dipertingkatkan kepada golongan terlibat. Remaja boleh diberikan khidmat kaunseling sama ada di sekolah ataupun di universiti.